Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Testis 1 2 3. Dapat tengok tak? Dapat tengok ke tidak? Assalamualaikum. Tag, share, like. Malam ni gua akan cuba ulas pasal isu Abid Liu. Sebab ramai sangat inbox gua. Banyak NGO inbox gua. Kan? Ada media akhbar pun inbox gua. Kan, minta supaya ulas. Kan? Minta ulas tentang isu Abid Liu. Sekarang berapa? Dah pukul 10.30 dah. Kita tunggu sikit. Tag, share, like. Kita sebar-sebarkan benda yang baik. Kita bukan cakap benda yang jahat, kita cakap benda yang baik. Dan bukan cakap benda baik, kita cakap benda betul. Kadang-kadang yang betul ni kan, bukanlah semua boleh terima, betul tak? Kadang-kadang yang betul ni menyakitkan hati, tetapi terpaksa diterima sebab dia benda betul. Dalam dunia sekarang ni, kalau kita cakap benda baik je, tak semestinya baik tu betul. Ingat tu. Tak semestinya benda yang nampak baik tu betul. Ada kadang-kadang nampak jahat tu sebenarnya betul. Kena belajar undang-undang tu. Kena belajar undang-undang. Yep. Sebab Luhut. Okey, mula gua nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang mendoakan kami waktu itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada semua delivery, semua bapak-bapak yang pergi beli shopping untuk anak bini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mendoakan yang baik-baik, kan? Kepada Malaysia ni, kepada negara Malaysia ni, amnya. Okey, sebelum gua mulakan kupasan isu tentang gua nak buat satu penguluman. Penguluman puting. Brotherhood akan sekali lagi membuat satu delivery bantuan bekalan asas, iaitu beras, susu budak. Banyaklah dalam satu kotak tu, dalam 12 kilo. Ini semua atas inisiatif satu NGO dinamakan My Fund Action. My Fund Action. Brotherhood cuma membantu dari sudut penghantaran, di mana kita akan memanggil brother-brother semua, dan gua bagi allowance untuk penghantaran. Kali ini di Teronoh juga, di Teronoh 500 kotak. Setiap kotak tu dalam 12 kilo. Ada beras, ada susu, ada tak tahulah apa dalam tu, mungkin ada gula kan, ada minyak masak sikit kan. Benda-benda keperluan asas lah, Jadi gua perlukan sesiapa brother-brother semua yang ada lori 5 tan. Kita akan membuat penghantaran daripada loading di Shah Alam. Kemudian kita membuat pergerakan ke Teronoh pada hari Isnin pagi. Isnin pagi. Jadi siapa yang ada lori 5 tan boleh inbox gua, gua bagi allowance, Brotherhood akan bagi allowance. Okey? Ingat tu, siapa ada lori 5 tan bantu kita orang untuk membuat penghantaran mewakili Brotherhood Malaysia ke Teronoh. 500 pack. So kita perlukan lori 5 tan. Mungkin dia perlu kelindan ataupun tak perlu ke beritahu gua. Dan pelepasan PKP ini akan disediakan oleh pihak kami. Jadi insya-Allah semua okey, dan allowance akan diberi oleh Brotherhood Malaysia untuk membantu penghantaran bekalan asas yang inisiatifnya dilaksanakan oleh satu NGO yang dinamakan My Fund Action. So inbox gua. Oh, cepatnya 1000 lebih. Gila korang. Okey, dah pukul 10.30 dah. Assalamualaikum semua. Ya, apa Eman Tino? Aku orang. Dah buka puasa aku lepak kau. Main. Dah buka puasa sebab Eman Tino aku kau. Okey, gua mula. Secara santai. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sebab takut salah silap cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan isu Ustaz Abid Liu, gua Lando Zawawi, untuk sesiapa yang masih belum mengenali gua memang ada peguam. Gua memang selalu kena tangkap polis. Gua adalah aktivis
untuk satu gerakan yang dinamakan Ikatan Silaturahim Brotherhood Malaysia dan juga pengasas kepada NGO Persatuan Kemalangan Jalan Raya Malaysia peringkat kebangsaan. Pengalaman dengan undang-undang ni memang ada peguam. Jadi gua akan refer apa-apa berkaitan undang-undang ni, kita refer dengan peguam. Maksudnya kita bukan cakap ikut suka mulut je. Undang-undang ni kena refer, ya. Dan untuk maklumat semua, apa yang gua akan sampaikan pada malam ni juga ada input daripada pihak Bukit Aman. Sebab brotherhood ada brother, kita ada brother dalam polis, kan. Dan kawan-kawan gua banyak dalam polis, kan. Jadi pada siapa masih belum kenal gua siapa, sebab gua nampak pertambahan followers ni. Nak cakap pasal Ustaz Abid Liu je ramai followers dia pula. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi antara followers tu ada juga penyokong daripada pihak-pihak lain juga. Kena ingat tu. Kena ingat tu. Pertama, followers ni bukan semua yang like gua. Ini juga adalah di antara haters gua. Kena ingat tu. Kalau korang ada media sosial punya account yang dah viral, korang jangan ingat kau punya followers semua tu suka kau. Tak. Setengah daripadanya mungkin haters kau sebab nak tengok apa kau buat. Jadi ada di antara malam ni yang menonton malam ni, gua pasti adalah media. Yang gua pasti adalah orang Bukit Aman. Yang gua pasti adalah penyokong Abid Liu. Yang gua pasti adalah penyokong daripada Ustaz Abu. Yang gua pasti adalah orang-orang politik. Gua pasti, ya. Jadi minta maaf, gua tak boleh baca korang punya tulisan sangat, laju sangat korang ni. Jadi gua sampaikan pendapat peribadi gua berdasarkan pengalaman gua menjalankan aktiviti Brotherhood, satu NGO yang daripada 2007 sehingga sekarang. Maksudnya dah lama dah, kan. Pernah ditangkap berkali-kali, ya, tetapi tiada kes. Pernah ditangkap berkali-kali tetapi tiada kes. Macam mana jadi macam tu? Sebab kita tahu undang-undang. Kita kena tahu undang-undang. Jadi berbalik pada Abid Liu, dah pukul 10.30 kan? Bro, tolong jawab sikit, dah pukul 10.30 tak? Sebab gua janji 10.30. Yang Rohingya tu nantilah, yang Rohingya tu nanti. Bukit Mentajam pun watching, ya. Nampak ramai yang follow ni. Ramai yang follow ni. Dah 2,000 lah. Okey. Berkenaan Ustaz Abid Liu, okey. Begini, gua macam gua cakap sebelum-sebelum ni, gua tak kenal Abid Liu. Gua tak kenal Abid Liu. Kalau Abid Liu tengah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abid Liu, minta maaf gua tak panggil ustaz. Minta maaf sangat-sangat, sebab kita tak saling mengenali sangat. Dan gua sebenarnya tak suka bagi gelaran, sebab ketua pengarah SPRM dulu, Tan Sri Zulkifli pun gua panggil Big Brother je. Menteri Kanan sekarang ni, Menteri Kanan Fadilah, Menteri Kanan pun gua panggil dia Big Brother je. Diorang semua tahu. Ketua pengarah SPRM sekarang tahu gua panggil dia brother je. Betul tak? Ketua pengarah SPRM sekarang. Gua panggil brother je. Atas pentas 20,000 orang tonton, gua panggil brother selamba je, Sebab gua tak suka, minta maaf. Ni cara brotherhood. Gua tidak meletakkan pangkat. Sebab Nabi Muhammad pun sahabat-sahabat panggil ya Muhammad. Ya Muhammad. Dia masa tu tak ada panggil ya Nabi Muhammad, tak ada. Ya Muhammad, So lebih mungkin bukan untuk niat gua untuk merendahkan martabat seseorang, bukan, tetapi sebenarnya untuk melebih rapatkan ikatan silaturahim. Ikatan silaturahim Brotherhood ni. Okey? Bukan niat merendahkan atau pandang lekeh pangkat-pangkat duniawi yang korang dapat, bukan. Tetapi adalah untuk melebih rapatkan ikatan silaturahim. Kita panggil brother-brother, saudara, abang, adik, brother, kanda, Baik. Isu semakin panas disebabkan oleh Abid Liu dipanggil oleh pihak PDRM Bukit Aman pada hari ini. Maklum, Baik, kita kena tengok dulu. Kita kena tengok siasat, siapa panggil dia. Kena ikut undang-undang. Siapa panggil dia ni? Bukit Aman tu PDRM. Cawangan mana? Jadi cawangan mana? Cawangan khas. Cawangan khas. Apa itu cawangan khas? Apakah itu cawangan khas? Cawangan khas ni dia bukan cawangan jenayah. Tanya mana-mana berada PDRM. PDRM pun tengah menonton ni, orang Bukit Aman pun tengah tonton ni. Cawangan khas ni dia bukan jenayah. Jenayah dari jenayah. Baik. So Abid Liu telah dipanggil oleh satu unit cawangan khas. Untuk apa? Tangkapan? Bukan. Dia dipanggil untuk siasatan. Dia macam interview je.
Dia macam interview. So tidak ada tangkapan. Tidak ada tangkapan. Jadi jangan gelabah sangat. Relax, sempoi. Tidak ada tangkapan, kan? Tidak ada dia perlu keluar dengan jaminan polis, tidak ada. Macam Brad Hood kena. Brad Hood kena dengan jamin polis semua sebagainya, tapi tak ada kes, endingnya tak ada kes. Okey, jadi Ustaz Abid Liu memang tak ada apa-apa pun sebenarnya. Dipanggil oleh pihak Bukit Aman, cawangan khas. Tidak ada tangkapan, tidak ada jaminan polis untuk keluar pun. Maksudnya dipanggil untuk interview. Dalam bahasa layman dia adalah untuk interview, untuk nak tahu apa benda ni. Apa benda viral-viral ni? Cawangan khas memang buat macam tu. Cawangan khas ni, dia memang siasat. Dah viral sangat. Baik. Kita kena faham. Kita kena faham sebelum kita merungkai lebih lanjut tentang Abid Liu ni, kita kena faham. Sekarang ni adalah musim wabak. Pandemik yang dipanggil COVID-19. Di mana PKP telah dilaksanakan dan beberapa tempat yang red zone telah dilaksanakan PKPD, di mana lebih ketat. Okey, di seluruh negara, bukan setakat Malaysia saja, tapi di serata dunia. Serata dunia. Ya. Baik. Apabila melalui badan berkuasa, badan pihak berkuasa, PDRM, dan juga sekarang ni ATM membantu, termasuk JEPAM, termasuk RELA, termasuk JPJ. Sekarang ni JPJ pada turun padang. Terima kasih banyak. Mereka ni kita panggil frontliner. Terima kasih banyak. Kita kena maklum, undang-undang itu telah sedia ada. Undang-undang itu telah dikuatkuasakan. Jadi boleh ke tak boleh kita keluar suka-suka hati kita? Itu soalan pertama kita. Boleh ke walaupun kita membantu orang, kita niat membantu orang, termasuklah Brad Hood sendiri, termasuklah gua sendiri. Boleh ke gua suka nak keluar nak tolong orang di musim PKP? Jawapan dia, tidak boleh. Ingat, gua cakap benda yang betul. Bukan semestinya baik, bukan semestinya buruk. Kena faham. Bila gua cakap benda yang betul. Dan betul ni tak semestinya dia baik atau buruk, berdasarkan situasi masing-masing, persepsi masing-masing, dia benda betul. Jadi benda betulnya adalah sekarang ni Malaysia telah melaksanakan PKP dan juga PKPD di kawasan-kawasan red zone. Tidak boleh sesiapa seseorang pun boleh suka-suka hati keluar untuk membantu orang, wa imam membantu orang sekalipun. Kalau sampaikan, kalau ada keluarga meninggal, hanya seorang saja yang dibenarkan, maksudnya benda tu kronik. Maksudnya situasi Malaysia ni tengah kronik. Memang kerajaan memang nak membantu menghapuskan penularan wabak ni. Tu kena faham. Tak kisahlah Abid Liu tu bagus, baik, itu nombor dua, itu nanti. Kalau nak cerita panjang ke akhirat. Nak cerita panjang dekat akhirat. Itu sana, itu hakim paling besar tu. Itu hakim paling besar. Ni kita cakap pasal dunia-dunia dulu. Baik. So apa yang Abid Liu buat, terutama apabila satu pos dia telah mengeluarkan yang mengatakan bahawa dia tak kisah ditangkap engkar PKP untuk membantu manusia. Niat dia bagus. Gua sebagai aktivis NGO Brotherhood yang selalu melawan sistem ni, gua salut atas niat dia. Gua salut 10 kali. Tetapi gua sendiri tak buat macam tu. Kita mungkin Abid Liu ni, pada gua, dia ada, dia orang baik bro. Dia orang baik, niat dia baik. Gua tak bersangka buruk pada dia. Gua percaya dia pakai duit dia. Gua percaya dia pakai usaha-usaha dia. Gua percaya ramai orang terhutang budi, terhutang nyawa dengan dia. Itu gua percaya. Dan gua percaya korang-korang semua penyokong Abid Liu pun sama. Termasuklah penyokong Ustaz Abu pun tahu benda tu sebenarnya. So jangan gaduh-gaduh. Benda tu betul. Apa yang niat dia tu, itu niat dia tu lillahi ta'ala lah. Kita pun tak tahu, betul tak? Kita pun tak tahu. Niat tu antara dia dengan Tuhan. Tetapi apa usaha dia tu betul. Dan yang betul kena sokong. Tetapi di musim PKP ni memang ada benda-benda yang kita boleh buat dan benda yang tak boleh buat. Jadi apabila dia mengeluarkan post begitu, dia sanggup engkar untuk membantu orang, kan, kita kena lihat dari sudut pelbagai sudut. Dari sudut moral. Dari sudut moral, moral dia bagus, betul. Dari sudut agama, membantu orang, betul. So dia dalam dunia ni kau kena tengok benda tu betul atau salah berdasarkan beberapa faktor. Dalam sosiologi ada belajar benda ni. Sesiapa student sosiologi ada belajar benda ni. Apakah menjadikan benda itu betul? Nombor satu, dari segi moral dia. Dari segi moral atau culture dia, budaya setempat. Nombor satu, apa dia membantu orang betul.
Niat dia. Kemudian dari segi agama. Ya betul lah agama Islam suruh tolong. Walaupun susah macam mana pun tolong. Dia perang macam mana pun tolong orang. Betul. Tapi dari segi undang-undang tak betul lah kat Malaysia. Sebab akta telah dikuatkan. So dia 2-1. So overall dia masih betul. Sebab itu dia tidak ditangkap. Faham? Ni siapa yang tak belajar undang-undang, siapa tak belajar sosiologi, gua ajar. Sebab gua memang degree psikologi dan sosiologi di Australia. Kena faham. Untuk menentukan benda itu betul atau salah dalam dunia ni, dia akan pandang pada 3. Dia akan pandang dari segi moral, dari segi agama, dari segi undang-undang. So apa Abid Liu buat, moral betul, agama betul, undang-undang dia tak betul. Tapi dia 2 daripada 3 dia betul. So dia betul. So tidak ada tindakan undang-undang. Betul lah. Apa yang PDRM buat sekarang betul lah. PDRM cuma panggil dia untuk siasatan, cawangan khas, bukan jenayah. Jadi apa yang PDRM buat tu betul. Itu pun atas laporan. Polis takkan boleh panggil kau sesuka hati. Mesti ada laporan. Jadi polis ni buat kerja. Sebab kalau orang lapor, polis tak buat kerja, macam mana? Tapi polis tak buat kerja, orang yang gaji buta. Kalau polis makan gaji buta, aku pun marah. So polis buat kerja. So terima kasih pada pihak polis sebab buat kerja. Samalah dengan Brotherhood. Kita orang ada orang mengadu Brotherhood, kena tangkap, masuk lokap. Tapi gua berterima kasih. Sebab walau macam mana pun pandangan masyarakat terhadap PDRM, tetapi PDRM buat kerja. Dan kita perlukan PDRM buat kerja. Ingat tu. Ingat. So, kita dah cakap tentang undang-undang. Alhamdulillah. Kita dah bercakap tentang undang-undang. So, terima kasih PDRM. Tidak ada sebarang cas. Hanya panggil untuk siasatan. Cawangan khas, bukan jenayah. Very good. Okey. Kita lihat pula dari sudut pengalaman peribadi gua. Menjadi satu, orang kata, pengasas kepada satu NGO yang sebenarnya dipandang bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara. Brotherhood ni dipandang di luar negara. Siapa follower baru Brotherhood ni boleh tengok. Kita di ABC Australia, kita di BBC London 3 kali, di USA News Today. Banyak kita di luar negara banyak dipandang. So apa-apa kes tentang Brotherhood ni media luar akan follow. So kalau tengok apa yang Brotherhood buat, bagi contohnya kena tangkap sebagainya, kan? Sebab kita viral. Maksudnya ada penonton. Termasuklah malam ni 4,000 ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi apa yang kita buat tu benda betul. Tetapi macam Brotherhood, kita masih follow SOP. Masih follow SOP. Sebab itulah kalau korang tengok, gua beritahu dengan budak-budak Brotherhood, musim PKP ni, korang tak boleh suka-suka hati pergi atas jalan terus buat marking turap jalan, tak boleh. Kau kena beritahu gua dulu. Lepas tu kita akan sampaikan cabaran kepada, macam biasa, kita buat aduan awam dulu, kemudian kita cabar diorang, kemudian kalau tak boleh, musim PKP ni, dia ada satu lagi stage Brotherhood yang buat. Gua sampaikan kepada pengarah. Gua sendiri akan WhatsApp pengarah negeri, gua sendiri akan WhatsApp dalam grup Datuk Bandar, gua sendiri akan beritahu Menteri Fadilah. Gua akan sampaikan. Maksudnya ada 3 peringkat. Kita tambah 1 peringkat lagi. Kalau diorang tak buat juga, baru kita palam, baru kita marking. Waimah PKP ke PKPD ke aku buat. Memang aku buat. Ini samalah dengan Abid Liu. Pada peringkat ni samalah. Cuma Abid Liu tak bertindak macam tu. Itu masalah dia. Abid Liu tidak menjalinkan apa-apa hubungan dengan pusat zakat. Abid Liu tidak menghasilkan apa-apa hubungan dengan Jabatan Kebajikan. Dia bercakap sendiri saja. Itu pada gua adalah satu mungkin atas dia tidak berpengalaman. Dia niat dia lillahi ta'ala, dia buat. Dia langgar macam tu je. Ni samalah dengan kes brother gua Yusof Azmi. Sama juga. Yusof Azmi pun brother gua juga. Bagus juga. Tetapi fighter memang macam tu. Fighter memang macam tu. Kita tak peduli. Tetapi kena ingat, fighter yang bagus, dia mesti ada SOP.
Fighter yang bagus mesti ada SOP. So apabila kalau gua kena tangkap sekalipun, tak ada kes. Kenapa tak ada kes? Kena ingat. Okey, ni gua ajar korang nak jadi fighter. Gua ajar korang malam ni nak jadi fighter. Macam mana? Kalau nak lawan sistem, kau kena follow sistem tu dulu. Kalau tak ada tindakan, kalau kau buat tindakan yang di luar undang-undang, dorang yang membuat aduan terhadap korang, kena ingat, undang-undang ni dia akan membawa ke mahkamah. So kalau kes Brotherhood, kita dah follow aduan awam, dah buat permohonan rayuan, dah beritahu dalam grup pengarah, beritahu grup menteri, semua dah beritahu menteri dah ni, tak buat juga. So kalau gua turun, gua kena tangkap, masuk mahkamah. Kalau kes berjalan, pendakwa raya kata okey ada kes. Kalau pendakwa raya kata ada kes, masuk mahkamah, lu rasa siapa malu? Siapa kalah? Brotherhood kalah ke sistem kalah? Jawapan dia, Brotherhood akan menang. Sebab tu 7-8 kes polis tak ada kes NFA, no further action. Faham? Ini rahsia dia kenapa Brotherhood sentiasa tak ada kes. Orang PDRM tengok ni. Betul tak Brother-brother Bukit Aman? Betul. Gua tak bohong. Kemudian kita buat benda dengan jalan yang betul. Tak ada rasuah, tidak ada kekerasan, tidak ada ugutan kepada kerajaan. Ya? Kita tidak memaki orang. Kita hanya menentang sistem. Ni semua benda-benda betul. Nak fight, kena ikut saluran dia. Tak boleh melulu saja, sebab kita hidup dalam masyarakat. Okey, apa pendapat gua tentang Ustaz Abid Liu? Dia bagus. Dia memang bagus. Cuma lagi satu. Okey, nombor satu, kelemahan pada gua lah. Kelemahan kecil je. Dia memang bagus. Bagus. Jangan cakap gua cakap dia tak bagus. Abid Liu bagus. Okey. Penyokong dia pun bagus. Kau sokong benda baik. Takkan gua nak cakap lu tak bagus. Lu buat benda baik, lu sokong orang yang betul. Bagus. Tetapi dia ada kelemahan, kan? Kelemahan ni nombor satu pasal undang-undang tu, dia memang lillahi ta'ala. Ni fighter, kan? Dia langgar. Okey. Nombor dua, kelemahan Ustaz Abid Liu. Tapi kelemahan nombor dua ni bukan sebab dia tidak berpengetahuan. Macam mana gua nak cakap takut dia terasa. Gua takut Abid Liu terasa. Kalau Abid Liu tengah menonton ni, gua minta maaf awal-awal, tapi gua kena cakap. Abid Liu ni dia bukan Melayu. Abid Liu ni dia orang Cina, bangsa Cina. Dia belajar masuk Islam. Dah jadi orang Islam, jadi ustaz. Jadi mungkin Ustaz Abid Liu ni dia tidak faham budaya Melayu. Apa itu budaya Melayu yang menyebabkan dia kena? Budaya Melayu yang menyebabkan dia kena adalah perasaan tidak puas hati, iri hati, dengki, cakap belakang. Benda-benda ni ada pada Melayu yang Ustaz Abid Liu gagal untuk memahami sebab dia orang Cina. Dan gua atas ini gua minta maaf pada Ustaz Abid Liu. Kesal. Gua rasa kesal. Okey? Gua rasa kesal sebab benda ni berlaku. Sebab dia orang Cina, dia tak faham benda negatif tentang Melayu ni, cakap belakang, baling batu sembunyi tangan. Ada, kita orang Melayu. Gua sendiri orang Melayu, gua mengaku. Tak maaf, tadi gua ada terbaca Ustaz Abid Liu ada surat dan sebagainya. Ya. Ni kalau dia ada surat sebagainya, dia tak boleh pergi keluar macam tu saja, bro. Ya. Gua bekerjasama dengan banyak NGO. Kita nak bergerak daripada A ke B, macam contohnya Isnin nanti nak hantar daripada Shah Alam ke Terengganu, gua perlukan surat setiap kali keluar. Setiap kali keluar gua kena sediakan surat. So tolong sesiapa yang bercakap Ustaz Abid Liu ada surat, tolong selidik dengan lebih dalam lagi. Zaman PKP ni bukan senang. Orang ada surat pun akan dipersoalkan dekat roadblock. Kau tanya budak-budak budak-budak food pantek ni. Budak-budak food pantek ni. Diorang dah pakai delivery, baju delivery, pakai motor delivery, kan? Memang food pantek lah. Pun kena tahu roadblock, kena check juga. So jangan cakap berdasarkan pengetahuan kau baca cerita yang
Abid Liu ada surat pelepasan daripada hospital dan sebagainya, dia boleh keluar 24 jam ikut suka hati mak bapak dia? Tak boleh. Faham tak? Gua cakap benda betul, gua bukan cakap benda baik. Gua cakap benda betul. Ingat gua cakap benda betul, bukan benda baik. Sebab dalam dunia ni tak semestinya baik itu dianggap betul. Yang betul tu, yang baik tu, itu antara kita dengan Tuhan, itu akhirat nanti. Sebab tu gua cakap Ustaz Abid Liu buat 2 benda betul daripada 3. Undang-undang ni dia sikit, dia ada kelemahan sikit. Sebab tu dia kena. Tapi dia kena pun bukannya kena jenayah. Dia kena cawangan khas dan tak ada tangkapan dan tak ada perlu jaminan polis. Ingat, bila Lando cakap ni, gua cakap benda betul. Okey. So, kelemahan dia kat situ sebab dia bukan bangsa Melayu. Dan ada ramai orang-orang Melayu kita ni yang macam gua cakap tadi, termasuk Melayu. Dia tak faham budaya Melayu. Kadang-kadang macam gua pun kena. Gua orang Melayu, gua pun kena, bro. Gua pun kena. Turap jalan pun kena tangkap. Orang mengadu. Polis buat kerja, macam gua cakap, polis buat kerja. Polis laksanakan kerja dia. Gua tak salahkan polis. Tangkaplah, tak ada masalah. Tak ada pun setiap kali Lando kena tangkap solar ada reti untuk Lando, tak ada. Gua deal dengan polis lama kan, dan polis pun bagi kerjasama yang baik. Dan jangan lupa, Abid Liu pun cakap pihak polis bagi dia kerjasama yang baik. Maksudnya polis bagi kerjasama yang baik, tidak ada tekanan, tidak ada sampai stres, dia tak ada stres pun. Tetapi apa tindakan dia yang kata dia dah mula macam dia dah mula bimbang, nak hentikan bantuan kepada masyarakat, pada kawan-kawan lain tu, gua rasa, gua baca tadi yang dia mula dia macam dia akan menghentikan sementara, betul dia menghentikan sementara bantuan pada orang ramai, tetapi dia masih menyalurkan bantuan melalui akaun bank. Dia ada tulis, gua baru baca tadi, dia kata Ustaz Abid Liu kata dia tidak akan keluar, ke sana ke sini, tetapi dia akan menghulurkan bantuan terus melalui Facebook, akaun media sosial dia. Baguslah tu. Alhamdulillah lah. Maksudnya dia masih lagi memberi bantuan di samping menghormati PKP ni. Baguslah. Salut Ustaz. Salut Ustaz Abid Liu. Maksudnya dia dah belajar sikit. Betul tak? Gua bukan kat overseas lah. Rumah gua ni memang macam 24 jam siang. Ni live lah. Okey. Ni ramai pula nak tanya pasal Rohingya. Pasal Ustaz Abid Liu okey tak okey? Kalau kau nak kecam, nak komen apa-apa, boleh tulis kat bawah. Nanti kan gua baca, insya-Allah. Mana-mana nak iklan perniagaan apa-apa, boleh tulis, tapi kena perniagaan betul, halal dan bermutu. Boleh tulis, boleh letak kau punya iklan, tak ada masalah, gua takkan padam. Tapi kalau produk kau hancur, gua dapat report, memang gua ban korang. Okey, pasal Abid Liu ada apa lagi? Sebelum gua cakap pasal Rohingya sikit. Nak tengok langit. Kan gua cakap malam. Gua kat mana? Australia ke? Okey. Ada apa soalan tentang isu Abid Liu? Dan gua mohonlah kalau boleh Ustaz Abid Liu inbox gua. Kalau ada penyokong Abid Liu, tolong beritahu Abid Liu inbox gua. Gua sanggup menjadi penasihat dia. Percuma. Beritahu Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu kalau menonton ni, saya Lando Zawi, berpengalaman handle banyak NGO, kena tangkap pun banyak kan? Ada peguam, kita ada 9 peguam dengan Brotherhood. Apa-apa Ustaz Abid Liu memerlukan nasihat teknikal daripada gua, free of charge, lillahi ta'ala. Okay, beritahu. Dan kepada penyokong Ustaz Abu, fans, ni satu tadi gua ada baca Ustaz Abu fans, yang dia macam kutuk netizen sikit. Dia kata ni betul, dia macam dia happy bila Ustaz Abid Liu masuk kena panggil siasatan. Ustaz Abu fans ni wapau lah. Sebab Ustaz Abid Liu tu buat benda betul. Yang kau nak orang kata jadikan isu dia kena panggil dengan polis tu, apa hal? Berani? Panggil admin Ustaz Abu fans tu jumpa gua. Panggil admin dia duduk depan gua. Awak tengok berani tak buka mulut. Pau lah. Okey
Okey. So Ustaz Bit dulu dah habis Alhamdulillah. Tak faham boleh tulis komen kat bawah. Kalau gua sempat ada masa gua baca. Siapa ada perniagaan yang bagus, iklan yang bagus, produk servis yang bagus, boleh beli iklan free. Setiap live. Jangan kau buat iklan dekat gua punya wall post biasa. Dekat live je, free. Okey. Okey. Rohingya. Isu Rohingya pula. Alang-alang gua tengah live ni kan. Gua cakap lah. Isu Rohingya pula. Begini. Pada gua, isu Rohingya ni bukan kita yang perlu uruskan. Bukan netizen. Sistem kerajaan. Ya, sebab ni berkaitan dengan satu kaum pelarian daripada negara orang. Tapi sebagai NGO, kalau ada NGO yang membantu, yang kata yang menyokong Rohingya ke, yang anti Rohingya ke, gunakan saluran-saluran yang sedia ada. Macam gua cakap tadi, macam Brotherhood, follow the system supaya kita tak dipersalahkan sekiranya berlaku apa-apa. Follow the system, fight ikut sistem. Dan apa-apa tindakan perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan, kita sebagai rakyat, kita boleh menggesa, sebagai NGO kita boleh menggesa pihak kerajaan supaya tengok, perincikan isu Rohingya ni, kan? Tengok, perlu ke tidak diorang ramai-ramai kat sini? Perlu ke kita layan permintaan diorang untuk mendapatkan kesamarataan dan sebagainya? Sebagai pelarian tau. Kena ingat, pelarian, okey? Adakah mereka berhak untuk mendapat benda yang sama rata? Okey? Tapi pada gua, ni pada gua, isu Rohingya ni, yang gua setuju dengan ramai pendapat orang yang mengatakan mereka tidak berhak untuk sama rata. Betul, gua setuju. Lando Zawari bersetuju sebab gua pernah hidup minoriti di Australia. Gua pernah hidup 8-10 tahun high school sana, sekolah menengah sana, universiti sana, kerja pun kat Australia. So gua faham perasaan sebagai minoriti. Memang dekat mana-mana dalam dunia ni, kalau kau baru sampai negara orang, kau kena hormat orang kat situ. Kau kena hormat orang situ. Kita orang Melayu kat sini pun kena hormat orang asli. Kita kena hormat orang asli sebab dia orang asal. Mana-mana dalam dunia. Itu kita penduduk sini. Ada IC, ada IC, warga negara. Ini kau datang pelarian, nak minta sama rata tu, minta maaf lah. Pada gua lah, minta maaf lah. Tengoklah sikit, kan? Bukan gua setuju. Hak asasi manusia tu dia perlu ada. Hak asasi manusia dia perlu ada. Tetapi nak mendapatkan sampai kesamarataan, gua tak setuju. Sebab pada gua, dalam keadaan negara perlu mendahulukan rakyat dia, iaitu pembayar cukai. Kami ni bayar cukai tau. Rohingya tu tak bayar cukai tau. Kami pembayar cukai, dahulukan kami. Terutama yang susah. Yang senang-senang macam seniman Z Zaidi tu, belakang-belakang sikit pun tak apa bro. Kan Z? Kan? Z pun berada gua juga. Kan? Tak payahlah nak bagi list sangat. Bagi orang susah. Dahulukan orang susah. Kan? Yang artis yang mewah tu, pakailah simpanan. Gua pun pakai simpanan gua, kan? Takkanlah job lama-lama tu, satu job sampai 15,000, satu job sampai 20,000, produk review sampai ribu-ribu, tak boleh survive, kan? Zaman sekarang ni bukan zaman bermewah-mewah. Zaman sekarang ni zaman survival. Apa yang penting, kan? Apa yang penting je. So tak payah nak spend sangat. So cuma satu je gua tak setuju tentang netizen punya perangai ni. Satu je gua tak setuju. Dengan statement-statement yang pada gua bersikap sedikit resis. Stop Rohingya people, send Rohingya people back, go back to your country. Gua setuju pada peringkat dia tidak patut mendapatkan kesamarataan. Tetapi gua tak bersetuju apabila ada pendapat yang berbau perkauman. Gua tak setuju. Sebab katakanlah kalau ada 20,000, Katakan kalau ada 20,000 orang Rohingya yang datang dekat Malaysia. Katakan kalau ada dalam 20,000 tu yang kita benci-benci, kita maki-maki ni, ada seorang yang memang dia tak ada, seorang saja orang Rohingya yang dia memang tak ada cara lain kecuali datang ke Malaysia. Dia dah jual tanah, dia jual kambing kerbau dia, seorang saja. Gua tak nak berdosa dengan seorang tu. Walaupun beribu-ribu lain ni buat salah. Ini gua perumpamaan. Katakan kalau ada seorang lebih baik dalam orang Rohingya ni, gua tak nak akhirat nanti gua kena cari orang yang gua tak kenal ni disebabkan oleh tekanan gua, attitude gua,
terhadap satu bangsa menyebabkan dia ditindas seorang tu. Sebab kau kena ingat sebagai minoriti, gua di Australia dulu. Gua pernah hidup zaman Pauline Hanson. Mana-mana student Malaysia yang pernah hidup di zaman Pauline Hanson, seorang racist di Australia yang mendapat kerusi di parlimen. Pauline Hanson. Okey. Waktu tu dia bermain dengan isu perkauman yang sampai orang Asia sana sampai kena ugut, orang Asia sampai kena terajang, ada orang Asia yang sampai kena tendang dalam bas, ada student Melayu yang tak bersalah balik universiti sampai kena tarik tudung disebabkan oleh isu perkauman, sebab dia main kaum. Sebab tu isu perkauman ni bahaya. Kita kena selidik betul-betul, kena cari jalan yang betul. Sebab bila isu main perkauman, kau salahkan satu bangsa, satu kaum yang bukan semua orang dalam kaum tu bersalah. Kita tahu isu kes pembunuhan Grab. Ada seorang bukan Grab, Uber, seorang pemandu Uber meninggal kena bunuh orang Rohingya, betul? Ada seorang lagi rompak orang Rohingya, betul? Tapi itu individu. Jangan salahkan semua. Kita tahu isu dekat pasar Selayang, isu Rohingya gangster, lawan polis, lawan ATM semua. Gua tahu. Betul. Tapi itu tidak boleh kita nak katakan 100% sebab kita main kaum. Bila kau cakap Rohingya people go back, dan kalau orang Rohingya yang tak bersalah pun dia pun kena juga. Bukan kenapa? Nanti bila kita kecam di media sosial dan sebaliknya, dia mungkin menjadi satu sentimen perkauman terhadap satu kaum yang lain, terutama pelarian. Semua kena tempias dia. Nampak tak? Macam student kat Australia, Melayu tu kena tarik tudung. Pasal ada orang main sentimen perkauman dan disokong pula orang politik. Orang politik ni dia gunakan isu tu. Jadi tak naklah macam tu. Tak nak sampai ada seorang orang Rohingya yang baik ni. Bukan semua orang jahat, bro. Bukan semua orang jahat. Kita tak nak sampai ada satu orang Rohingya yang baik yang menetap kat sini semata-mata sebab negara dia susah, dia lari, kan? Kita tak nak dia ditindas, dia dikecam waktu dia keluar nak beli barang ke apa, waktu dia jalan ke, kau pandang slack kat dia, kau ludah dia. Kita tak nak sampai kesan begitu berlaku. So kalau korang berada gua mohon janganlah keluarkan orang kata sentimen perkauman ni. Janganlah. Sebab gua pernah hidup lama dekat Australia, gua pernah menjadi minoriti, dan sekarang kat Malaysia gua macam gua kat Malaysia gua senang sebab gua warga Malaysia dengan hak-hak warga negara Malaysia. Gua hargai menjadi warga negara Malaysia. Tetapi gua faham apabila gua di luar negara, gua menjadi minoriti. Mohonlah kawan-kawan, jangan sampai akhirat nanti kita nak cari seorang tu yang ditindas, dikecam disebabkan oleh kita menularkan isu sentimen perkauman ni. Jangan. Kalau kau nak attack tu presiden tu, siapa? Zafar siapa? Presiden tu yang gua viralkan, yang pakai kasut emas jumpa dengan Mujahid tu. Kau nak hentam dia seorang. Kau nak hentam dia seorang. Kalau sebab dia yang minta kesamarataan kan? Sebab dia minta, kau hentam dia seorang. Kau hentam dia dengan dia punya NGO tu. Apa Rohingya apa benda tu yang nak kesamarataan. Nak hentam dia. Jangan hentam satu kaum, jangan. Tak baik. Percayalah cakap gua. Gua ni dah manusia yang banyak buat silap dalam dunia ni. Gua ni manusia berdosa. Gua dah lalu banyak benda yang kalau siapa kenal Lando ni, tahulah apa benda Lando pernah buat. Apa tahu